Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk yang diberikan iaitu pelajar sekolah dibenarkan untuk membawa telefon bimbit. Adakah wajar ataupun tidak? Ahli kumpulan terdiri daripada saya, Ahmad Syamil. Yang kedua, Muhammad Ani Akmal. Yang ketiga, Muhammad Faris Hakimi. Dan yang keempat, Haziq Ahmad. Okey. Untuk pengenalan, jadi seperti yang kita tahu, telefon pintar ni merupakan peranti yang paling kerap digunakan. Dan menurut statistik daripada Ketua Perangkaan Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir yang menyatakan pada tahun 2021 boleh dikatakan capaian isi rumah meningkat 99.6% dalam penggunaan telefon. Dan penggunaan telefon pintar ni adalah signifikan terhadap golongan pelajar ataupun belia, iaitu kita lah. Dan penggunaan telefon pintar sebahagian besar adalah remaja dan belia ataupun pelajar sekolah itu sendiri. Seterusnya, So, saya untuk kebaikan penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar adalah yang pertama sekali lebih mudah dalam pengajaran lah. Seperti kita tahu, kita pernah alami era pandemik ataupun musim pandemik. Iaitu kita berlakunya uh, penjara sosial. So kita tak boleh keluar. So agak sukar untuk pelajar-pelajar menjalani kursus pengajaran. Jadi solusi ini adalah melalui pembelajaran secara alam maya menggunakan telefon pintar. So kebaikan pertama adalah lebih mudah dalam pengajaran M-learning, iaitu mobile learning, mobile, semudah alih. Penggunaan peranti ini lebih mudah dan efisien berbanding dengan penggunaan nota, buku nota yang lama. Sedangkan buku nota yang lama adalah tidak tahan dan mudah rosak. Seterusnya adalah pengajaran dan pembelajaran di mana-mana sahaja. Seperti saya sebutkan tadi, kita mengalami musim pandemik sebelum ini. So, dengan pembelajaran menggunakan telefon pintar, PDP ini boleh dilakukan secara atas talian atau tidak segerak dan pelajar boleh belajar di mana-mana sahaja dengan capaian internet. Seterusnya adalah dengan memupuk skill teknologi daripada peringkat awal. Kita setelah masuk ke era yang baru iaitu era revolusi industri 4.0. Era ini lebih mementingkan tentang lebih memacu dalam kemajuan teknologi, lebih mementingkan dalam pemajuan ataupun skill dalam teknologi itu sendiri. Jadi dengan memupuk skill teknologi ini daripada peringkat awal melalui penggunaan telefon pintar, pelajar mampu menjadi modal insan yang kompeten dalam teknologi. Selain itu, penggunaan telefon pintar juga membantu dalam membina keyakinan diri. Ini kerana gaya hidup merupakan cara ini dipetik daripada artikel oleh Fariza Siti dan Syaidun pada tahun 2015. Gaya hidup merupakan cara bagi memupuk konsep kendiri serta mengenal pasti budaya ditunjukkan melalui identiti seorang individu. Jadi melalui telefon pintar, pelajar-pelajar dapat membuat keputusan dalam gaya hidup mereka sendiri ataupun dapat menentukan apa yang mereka mahu lakukan pada masa hadapan. Dan akhir sekali, penggunaan telefon pintar ini sangat membantu pelajar berkeperluan khas. Dipetik daripada artikel Mairana Basas dan Pagliaro 2014, halangan sosial yang dihadapi oleh murid-murid kurang upaya terutamanya dalam pendengaran dan penglihatan dapat diatasi melalui rangkaian sosial seperti Facebook, Pinterest dan Twitter yang dapat dilari melalui telefon pintar. Dan komunikasi yang efektif melalui media sosial juga membantu juga pelajar-pelajar ini dalam pembelajaran mereka sendiri. Okey, seterusnya adalah keburukan penggunaan telefon pintar di kalangan pelajar. Walaupun banyak kebaikan yang telah dinyatakan, namun terdapat juga keburukan untuk pelajar menggunakan telefon pintar di sekolah. Yang antaranya ialah risiko nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan atau kebimbangan bila seseorang itu jauh daripada phone mereka. Jadi menurut
trend pada tahun 2018, ketagihan terhadap peranti ini seterusnya menyebabkan risiko berlakunya nomofobia. Yang kedua ialah kehilangan fokus apabila pelajar terlalu kerap bermain telefon pada waktu malam, jadi menyukarkan mereka untuk tidur dan fokus mereka boleh hilang apabila mereka belajar di dalam kelas. Yang ketiga adalah kurang kemahiran bersosial, di mana telefon pintar itu sendiri digunakan untuk berinteraksi dan menjauhkan jarak dengan orang yang dekat dengan kita. Jadi mereka hanya berinteraksi hanya menggunakan alat peranti saja. Kemudian yang seterusnya adalah penyalahgunaan telefon pintar, di mana pelajar boleh menonton bahan terlarang di media sosial dan sebagainya jika tidak dikawal. Kemudian masalah kesihatan, di mana akibat terlalu lama bermain telefon pintar boleh mengakibatkan keletihan, ketegangan mata dan sakit kepala. Kemudian yang akhir sekali adalah punca malas belajar, di mana seperti kita tahu telefon pintar mempunyai kemudahan seperti Google. Jadi hal ini boleh menyebabkan mereka mengambil jalan mudah dan meniru apabila terdapat ujian dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk kesimpulan. Secara tuntasnya, banyak pro dan kontra terhadap penggunaan telefon bimbit oleh pelajar. So, setiap pihak hendaklah memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelajar memiliki telefon pintar tidak menyalahgunakan peranti tersebut dan memanfaatkannya dengan sepenuh hati. Seperti yang kita tahu, pelajar merupakan tonggak utama negara dan maka jika tidak dibentuk dengan kaedah dan budaya yang baik, maka buruklah padanya. Sebab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. So, sehingga hari ini, telefon telah berevolusi seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, di mana fungsi telefon iaitu untuk berhubung dengan manusia lain pada jarak yang jauh, ditambah dengan pelbagai lagi fungsi-fungsi lain. Berdasarkan perbincangan, kami berpendapat bahawa penggunaan telefon oleh pelajar sekolah adalah wajar kerana ianya sering dengan revolusi industri 4.0, di mana pelajar mampu menjadi modal insan yang kompeten dalam teknologi. Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan peristiwa yang melanda dunia iaitu wabak COVID-19, di mana penggunaan telefon adalah amat memainkan peranan yang penting dalam kalangan pelajar dan semua masyarakat seluruh dunia. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran pelajar, pengurusan kerja, masyarakat-masyarakat yang dah bekerja dan semua itulah. Seterusnya, penggunaan telefon pintar juga perlu mempunyai penetapan penggunaan berdasarkan garis panduan. Dan hal ini, dengan kita lakukan hal ini, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang boleh merosakkan pemikiran seorang pelajar ataupun masyarakat. Dan akhir sekali, penggunaan telefon ini juga dapat membantu pelajar dalam pendidikan khas seperti yang disebut oleh pemerintah kita yang kedua tadi, iaitu Haziq. Dengan penggunaan telefon ini, pelajar pendidikan khas dapat meningkatkan diri daripada aspek pembelajaran dan meningkatkan kemahiran bersosial. Dan diharapkan setiap ahli masyarakat membuka mata dan berganding bahu untuk memastikan anak-anak muda memanfaatkan penggunaan telefon bimbit agar wawasan untuk mencapai kemajuan di masa hadapan dapat direalisasikan dengan jaya. Sekian, terima kasih.